请大家同心默祷，萨玛萨玛多达玛哈迪。哈利路亚，阿门。奉主耶稣圣名，在这里会前诗颂，请大家打开赞美诗第5首。第5首利马。第1节pertama。第2节 yang kedua。第3节 ketiga。请大家再打开赞美诗第287首 bilangan 287 287. 第1节 pertama。第2节 kedua。第3节 ketiga。
请大家再打开赞美诗第325首 325 325. 第一节 pertama. Diajak kedua. Diajak ketiga. Diajak keempat.感谢主，诗诵到此。首先，请大家同心默祷。 Sila doa dalam hati. Haleluya, amin.
奉主耶稣基督圣名开始晚上聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian malam. 首先一同唱诗赞美神349首。 Mula-mula kita nyanyi kidung memuji Tuhan bilangan 349. Sila duduk. 首先问候全体的弟兄姊妹、亲朋戚友，大家晚上平安。 Mula-mula selamat malam diucapkan kepada semua saudara-saudari seiman dan juga kepada semua kawan-kawan sekalian. 我们感谢主耶稣的保守。 Kita bersyukur atas penjagaan Tuhan. 虽然外面疫情肆虐， Walaupun di luar sana pandemik sedang menular, 主耶稣仍然保守我们在主里平安。 namun Tuhan Yesus masih melindungi kita dengan damai sejahtera berada di dalamnya. 晚上我们查考圣经之前， Malam ini sebelum kita mengkaji Alkitab, 我们先来献上我们的感谢， kita pertama-tama mempersembahkan doa kesyukuran kita. 祈求圣灵运行在我们当中， Kita memohon agar Roh Kudus berkuat kuasa dalam kalangan kita, 使我们从圣经听见主耶稣的话， supaya dari Alkitab kita dapat mendengar firman Tuhan, 有能力奔跑天国的道路。 memberi kekuatan untuk menempuh jalan ke 我 syurga. 们同心奉耶稣的名祷告。 Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名祷告。
阿门。再次感谢天上的真神。 Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan di syurga. 虽然疫情越来越严重， Walaupun pandemik semakin hari semakin kritikal. 但是晚上再回到我们一起敬拜神的时间。 Namun pada malam ini sudah tiba masanya bagi kita untuk sekali lagi beribadah kepada Tuhan. 因此，我们从圣经做整理， Jadi kita bersiap sedia dari Alkitab. 一起转向耶稣， Kita sama-sama berpaling kepada Yesus kerana pandemik. 作为我们思考的方向。 Kita menjadikannya sebagai yaitu fokus renungan kita bersama. 愿主耶稣基督的恩惠、平安、怜悯与我们众人同在。 Semoga kasih rahmat, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. 那首先我们看两节圣句， Mula-mula kita akan melihat dua ayat Alkitab. 请看诗篇的91篇。 Kita lihat Mazmur bilangan 91. 91篇从第一节看， 91 kita baca mulai ayat 1. 诗篇91篇的第一节， Mazmur bilangan 91 ayat 1. 住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。第三节， Ayat 3. 他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。各位弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 自从去年开始sejak tahun lalu, 我们领会人员很常就以这段经文作为我们的分享。 pemimpin kebaktian selalu menggunakan perenggan Alkitab ini sebagai perkongsian kita bersama. 从这段经文能够告诉我们， Dari ayat Alkitab di sini memberitahu kita, 不管我们处在怎么样的情况之下， tidak kira kita berada dalam keadaan yang bagaimanapun, 神跟我们的关系是如何的。 bagaimana hubungan Tuhan dengan kita. 那晚上我们就来从这里出发来去思考。
Jadi malam ini kita akan bertolak dari sini untuk Yes. sama-sama merenungkan 有神的同在。 adanya penyertaan Tuhan. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahu kita 那91篇的第6节， pasal 91 ayat 6. 不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。 Terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam kelam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 对于这一句话，我们相信的程度是多少？ Jadi sejauh manakah kita adapun tahap kepercayaan kita terhadap ayat ini? 我们从没想过， Kita tidak pernah sangka 那疫情啊，越演就越烈。 bahawa pandemik ini semakin hari semakin kritikal. 那现在不是在谈论爆发的第几波， Jadi sekarang kita bukan lagi membincangkan gelombang berapa sekarang ini. 反而天天都听到人家在议论这个变种的病毒。 Dan sebaliknya, tiap-tiap hari kita sedang mendengar tentang VOC, adapun variant of concerns daripada setiap orang. 这种可怕的病毒已经令人闻风丧胆。 Jadi penyakit ini yang begitu serius ini adalah menyebabkan setiap orang berada dalam ketakutan yang amat sangat. 甚至造成每一个人都有一种不明不白的忧郁。 Bahkan ini dalam memberikan satu kemurungan yang tidak ada sebabnya kepada setiap orang. 那疫情虽然已经18个月了， Walaupun pandemik ini sudah pun bermaharajalela selama 18 bulan 看起来好像没有消失的迹象。 dan nampaknya tidak ada tanda-tanda di mana ia akan berakhir. 虽然偶尔有一些缓和， Walaupun kadang-kala keadaannya akan menjadi redah sedikit, 但是又看好像挥之不去。 namun kita tidak dapat menepis bahangnya. 所以小弟在想， Jadi saya berfikir di sini, 那唯有体验过动荡日子的我们， hanyalah kita yang pernah menjalani hari-hari yang penuh dengan liku-liku ini. 才会懂得格外的珍惜得来不易的平安。 Maka kita akan menghargai damai sejahtera yang sejati yang sukar untuk diperolehi. 在这个人心惶恐的日子里面， Jadi dalam hari-hari di mana semua manusia berada dalam ketakutan dan kegentaran, 人人都一而再、再而三的问疫苗在哪里？ setiap orang asyik bertanya, di manakah vaksin? 如何，或者是说何时才轮到我接种疫苗？ Bilakah tibanya giliran saya untuk diberi vaksin? 那就好像星期二的新闻告诉我们， Sama seperti berita pada hari Selasa yang lalu. 在一个社会，在我们的社会里面为了疫苗，那我们就动手打医生。 Dan ada case di mana disebabkan vaksin ini, maka orang masyarakat telah memukul dokter. 那为什么？ Kenapa begitu? 因为这个病毒的变种令人产生一种可怕的忧郁。 Sebab varian daripada virus ini telah pun memberi satu ketakutan yang amat sangat kepada kita. 但是有多少人会问主啊，你在哪里？ Tetapi berapa banyak orang yang akan bertanya, ya Tuhan, di manakah engkau? 或者是有多少个像主耶稣的门徒一样，主啊，救我们啊，我们丧命了。 Ataupun sama seperti sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, ya Tuhan, selamatkanlah kami akan kehilangan nyawa. 有多少人会寻求天上来的真平安呢？ Berapa banyak orang yang akan mencari yaitu damai sejahtera yang sejati yang datang dari syurga. 当我们又听一些专家的预测，这个病毒跟人类共存亡， Apabila kita mendengar jangkaan para pakar yang mengatakan bahawa kita manusia terpaksa hidup bersama-sama dengan virus ini. 这简直是一个绝望的消息。 Dan ini adalah satu berita yang memutuskan harapan kita. 人类如何绝处逢生呢？ Jadi macam mana manusia mencari secepis peluang daripada ancaman ini? 我们还能有这个逃出升天的机会吗？ Adakah kita masih mempunyai peluang untuk melepaskan diri daripada ancaman virus ini? 这是科学没有办法给我们的答案。 Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diberi jawapan oleh
sains. 因此，越来越多人转向宗教来寻找答案。 Jadi semakin ramai orang mengalihkan yaitu fokus mereka untuk mendapatkan jawaban daripada kepercayaan dan agama. 那对我们是信耶稣的说， Jadi bagi kita yang percaya akan Yesus, 那我们是不是应该更快、更主动的转向耶稣呢？ jadi bukankah kita lebih cepat, lebih berinisiatif untuk berpaling kepada Tuhan Yesus? 圣经这样记载， Alkitab mencatatkan. 我们请看哥林多后书的第6章。 Mari kita lihat 2 Korintus pasal ke-6. 哥林多后书的第6章17节， 2 Korintus pasal 6 ayat 17. 6章的17节， Pasal 6 ayat 17. 你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。18节， 18. 我要做你们的父，你们要做我的儿女，这是全能的主说的。各位弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 这是神说的。 ini adalah firman Tuhan 这 sendiri. 里最重要有2个信息啊。 Dan di sini mempunyai 2 message. 那我们是否有从众人中间分别出来？ Adakah kita keluar ataupun dipisahkan daripada orang ramai? 这到底是说什么？ Apakah yang dimaksudkan dengan 这 ayat 就 ini? 是从以前到今天，我们一直在说的分别为圣。 Dan inilah firman yang selalu kita katakan dari dulu sampai sekarang, yaitu kita harus asingkan diri dan menjadi kudus. 那或许我们的想法就是说，整天讲的分别为圣呢，就是讲这个婚前的圣洁。 Mungkin selalu dalam otak kita berpikir bahwa apabila kita menyebut tentang asingkan diri dan menjadi kudus, kita hanya memfokuskan kekudusan sebelum kawin. 对，没错，这也是分别为圣的其中一部分。 Itu memang betul dan itu merupakan salah satu bahagian dalam mengasingkan diri dan menjadi kudus. 从圣经这里的记载告诉我们， Daripada catatan Alkitab di sini memberitahu kita, 不要沾不洁净的物， janganlah menjamah apa yang najis. 这也是其中一个分别为圣的表现。 Dan ini juga merupakan salah satu penampilan untuk mengasingkan diri dan menjadi kudus. 神就收纳我们了。 Maka Tuhan akan menerima kita. 所以自从这个疫情一开始， Jadi sejak bermulanya pandemik ini, 我们问自己，我们是否以耶稣为中心呢？ jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri, adakah aku ini memusatkan Tuhan Yesus? 还是从一开始人怎么说，我们也跟着怎么说？ Adapun dari mula lagi apa yang orang kata, maka kita terikut-ikut. 那从圣经告诉我们啊， Dari Alkitab memberitahu kita 这个瘟疫是神审判的一个工具。 bahwa pandemik ini merupakan salah satu alat bagi Tuhan untuk menjalankan penghakiman. 那我们相信呢，还是像别的人一样说，不是啦，那是人弄出来的病毒啊。 Adakah kita percaya ayat ini? Ataupun kita sama seperti orang lain yang mengatakan bahwa virus ini ataupun pandemik ini adalah ciptaan manusia. 如果我们对圣经的话都不相信的话， Kalau kita berasa curiga terhadap kata-kata Alkitab ini, 那试问我们怎么从人的中间分别出来呢？ maka bagaimana kita dapat memisahkan ataupun mengasingkan diri daripada orang ramai dan menjadi kudus? 第二，从这里呢，告诉我们第二个信息： Dan di sini message yang kedua yang diberitahu kepada 那 kita, 么天下哪有父亲不理会儿女的呢？ di bawah kolong langit ini mana ada bapa yang tidak menghiraukan anak-anaknya? 更何况是我们的天父。 Apatah lagi, dia merupakan Bapa Sorgawi kita. 所以这里告诉我们，只要我们分别出来，神就收纳我们，做我们的父，我们做他的儿女。 Jadi di sini memberitahu kita, asalkan kita pisahkan diri daripada orang ramai menjadi kudus, maka Tuhan akan menjadi Bapa kita dan kita akan menjadi anak-anaknya. 请问这个是不是归向耶稣最好的机会呢？ Jadi bukankah ini peluang yang terbaik untuk berpaling kepada Tuhan Yesus? 因此晚上我们就针对这个来去思考2方面。 Jadi malam ini dengan memfokuskan perkara di sini, kita akan merenungkan 2 aspek. 为什么要转向耶稣？ Kenapa kita perlu berpaling kepada Yesus? 第一， Yang pertama, 因为主耶稣是唯一、最强、最好的疫苗。 sebab Tuhan Yesus merupakan satu-satunya vaksin yang paling kuat dan vaksin yang paling baik. 那如果大家曾经看过这个使徒保罗这一套戏， Kalau kita sekalian pernah menonton yaitu filem
Rasul Paulus ini. 这套戏里面最高峰要带出来的信息就是爱是唯一的道路。 Climax daripada movie ini, yang dibawa daripada movie ini ialah kasih merupakan jalan yang paling utama. 这是世人去把它想象出来的一套戏。 Dan ini movie ini ataupun film ini merupakan satu hasil rekaan ataupun fikiran manusia. 但是他们是用这个保罗的体会来去拟定了这套戏。 Namun mereka menggubal film ini dengan menggunakan yaitu topik Paulus ini. 我们的手上有本圣经， Dalam tangan kita ada sebuah Alkitab. 那讲到保罗所说的爱， Dan apabila kita menyebut tentang kasih yang disampaikan oleh Paulus, 就很自然的就会翻到哥林多前书13章13节。 maka secara spontannya kita akan membuka kitab kita ke 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 哥林多前书13章的13节， 1 Korintus pasal 13 ayat 如 13. 今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱，这是保罗深深的体会。 Di sini merupakan pengalaman diri Paulus. 信、望、爱， Iman, pengharapan dan kasih. 少一个也不行啊。 Tidak boleh kurang satu pun. 但是从体会，从人的体会来看，其中最大是爱。 Tetapi daripada pengalaman manusia, yang paling besar di antaranya ialah kasih. 那保罗的见证，这个体验最大的是爱，不是人的爱。 Kesaksian ataupun pengalaman Paulus di sini bukan kasih manusia. 那是谁的爱？ Kasih siapakah 我 itu? 们来看加拉太书的第1章。 Kita lihat Galatia pasal 1. 加拉太书的第1章的第4节， Galatia pasal 1 ayat 4. 第1章第4节， Galatia pasal 1 ayat 4. 基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 原来这里是说主耶稣的爱。 rupa-rupanya di sini adalah mengatakan tentang kasih Tuhan 为什么 Yesus. 主耶稣的爱这么伟大？ Kenapa kasih Tuhan Yesus begitu agung? 那是为了我们全球人类的罪舍己。 Dia telah menyerahkan dirinya kerana dosa-dosa kita seluruh manusia sejagat. 所以保罗能够深深的体会得到，最大的就是爱。 Maka Paulus diri sendiri dapat mengalami dan merasakan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 对于这个恩典， Mengenai kasih karunia ini, 我们本来就是不配。 sebenarnya kita tidak layak. 若非神的怜悯， Kalau bukan kasih rahmat Tuhan, 我们怎么有这个机会能够获得这个救恩呢？ mana mungkin kita ada peluang untuk mendapat anugerah keselamatan 那 ini. 同时，圣经也这样告诉我们。 Bahkan di dalam Alkitab ada memberitahu kita. 那哥林多后书的第5章， 2 Korintus pasal ke-5. 哥林多后书第5章的14节， Pasal 5 ayat 14. 5章的14节， Pasal 5 ayat 14. 原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人都要死了。15节， 15. 并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 原来主耶稣的爱每天都在激励、在鼓励着我们呐。 rupa-rupanya kasih Tuhan Yesus tiap-tiap hari menguasai kita. 所以这个主耶稣的爱每天我们应该要去思考、去思念。 Kita sepatutnya dan seharusnya merenungkan kasih Tuhan Yesus ini. 为什么要思念？ Kenapa kita harus merenungkannya? 那圣经这里告诉我们， Alkitab di sini memberitahu kita 成为一种激励， yang menjadi satu dorongan, 成为我们的鼓励。 yang menjadi satu galakan. 想想主耶稣自己一个人舍去他的生命，为我们全人类代死。 Coba kita bayangkan, Tuhan Yesus diri seorang telah menyerahkan nyawanya mati bagi seluruh manusia sejagat. 就好像我们常常听传道这样子勉励。 Sama seperti kita selalu mendengar dorongan daripada para pendeta. 今天早上起来，感谢主， Pagi ini kita dapat bangun, kita sempat bangun, kita harus bersyukur. 因为主耶稣还留着我的生命。 Sebab Tuhan Yesus masih menyimpan
nyawa kita ini. 没错，这是每天的一个激励。 Jadi memang itu merupakan dorongan setiap hari. 但是有多少人会在看下去，就是懂得为那个曾经为我们死而复活的主耶稣活下去呢？ Tetapi berapa banyak orang yang dapat melihat seterusnya, yaitu hidup demi Kristus yang pernah mati untuk kita. 所以，若不是主的爱， Jadi kalau bukan kasih Yesus, 我们今天不可能活在。 mustahil hari ini kita dapat hidup. 今天既然我们还活着， Hari ini memandangkan kita masih hidup, 我们是否有为主耶稣而活呢？ apakah kita hidup demi Tuhan? 这就是一个关键。 Ini merupakan satu kunci. 但是我们可能整天会问：为什么这么多天灾？ Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa masih begitu banyak bencana alam? 这么多天灾人祸，是神要我们去省察自己有没有为他而活。 Begitu banyak bencana alam, begitu banyak malapetaka adalah bertujuan supaya kita dapat memeriksa diri sendiri, adakah kita masih hidup demi Tuhan. 这是主耶稣基督的爱激励的几个方法。 Nah, ini merupakan salah satu cara kasih Yesus menguasai kita. 所以我们要问自己：我有没有省察我对主耶稣的信心？ Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri, adakah aku memeriksa iman aku terhadap Tuhan? 我是不是为主而活？ Adakah aku ini hidup demi Tuhan? 还是开口闭口都在说：哎呀，很难找钱呐、 Adapun kita buka saja mulut, kita pun bilang, ya sekarang susah untuk mencari duit. 不用吃吗？ Tidak payah makankah? 那人如果往往就是往这一方面想而已， Jadi kalau kita asyik memikirkan hal ini, 那我们肯定就是忘记了在神那里所领受的恩，所领受的爱。 maka sudah pastinya kita telah melupakan anugerah dan kasih yang kita peroleh daripada Tuhan. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahu kita, 我们的生活需要什么，主耶稣老早就知道了。 segala keperluan harian kita sudah pun diketahui oleh Tuhan Yesus awal-awal lagi. 那我们的本分是什么？ Jadi apakah kewajiban kita? 尽我们的本分啊，先寻求他的国，他的义。 Maka kita harus mencari terlebih dahulu kerajaannya dan juga kebenarannya. 因此，我们说神的爱就是最强、最好的疫苗。 Jadi kita mengatakan bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus merupakan vaksin yang paling baik, yang paling kuat. 这个不过分。 Nah, ini tidak keterlaluan. 我们来看圣经啊， Kita lihat satu ayat, 约翰一书的第4章， 1 Yohanes pasal keempat. 约翰一书的第4章的16节1 Yohanes pasal keempat ayat 16. ，4章的16节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。17节， 17. 这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 住在神的爱里面， kalau diam di dalam kasih Tuhan, 就是住在神里面， maka kita berada di dalam Tuhan. 神也住在他里面。 Dan Tuhan juga di dalam dia. 看起来好像很难懂， Nampaknya ia sukar untuk difahami. 其实它非常容易懂。 Sebenarnya ia senang untuk 也 difahami. 就是说，神就是爱。 Maksudnya ialah Allah itu kasih. 今天每一个人都得到神的爱了， Hari ini setiap orang sudah mendapat kasih 我们 Allah. 有没有为他而活呢？ Adakah kita hidup deminya? 你为他而活，就是住在爱的里面。 Kalau kita hidup deminya, maka kita sudah berada di dalam kasih. 这样跟着圣经所说的，爱就在我们里面得以完全。 Maka seperti yang dikatakan oleh Alkitab di sini, maka kasih itu akan menjadi sempurna di dalam kita. 就可以在审判的日子坦然无惧， Maka kita akan mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. 这里虽然没有说明耶稣在地上曾经如何， Nah, walaupun di sini tidak mengatakan bagaimana keadaan Tuhan Yesus semasa dia di atas muka bumi ini, 也没有说明我们在世上也要如何。 dan juga tidak menyebut apa yang harus kita lakukan Dan semasa di atas muka bumi. 从上下文来看， Tetapi kalau kita lihat dari konteks di 能 sini, 够让我们明白主耶稣在世上工作的时候，
Ini dalam membolehkan kita memahami bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan kerjanya di dunia ini, 曾经遇见许多的危险、 dia pernah berdepan dengan banyak ancaman bahaya 许多的困难、 dan berdepan dengan banyak sekali kesukaran 许多人的审判。 dan juga banyak sekali penghakiman daripada manusia. 那如果我们看回圣经， Kalau kita lihat kembali kepada Alkitab, 你有发现到吗？ mungkin kita akan 我们有发现吗？ adakah kita mendapati 主耶稣从来没有惧怕， Tuhan Yesus tidak pernah takut. 为什么？ Kenapa? 这里18节告诉我们， Ayat 18 di sini mengatakan, 爱里没有惧怕，爱既完全就把惧怕除去。 di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 再来，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。 Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 主耶稣没有怕， Tuhan Yesus tidak takut. 面对人的审判没有怕， Apabila berdepan dengan penghakiman manusia, dia tidak takut. 因为在他的爱里面没有惧怕。 Sebab di dalam kasihnya tidak ada ketakutan. 那如果我们说我们爱主， Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi 我 Tuhan, 们说主耶稣是我们的神， kita katakan bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah kita. 但是我们每天都在怕这个怕那个。 Namun tiap-tiap hari kita takut ini, takut itu. 请问这个爱有在你里面吗？ Jadi kita mau tahu adakah kasih ini ada di dalam kamu? 请问这个爱有完全吗？ Adakah kasih ini sempurna di dalam kamu? 这里告诉我们， Di sini memberitahu kita 爱里没有惧怕， bahwa kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 然后爱既完全就把惧怕除去。 Dan apabila kasih itu sempurna, maka dia akan melenyapkan ketakutan. 然后在消极方面说，因为惧怕里就含着刑罚，惧怕的人在爱里面没有办法得到完全。 Secara negatifnya, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 所以我们有主耶稣做我们的依靠， Jadi kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai sandaran kita. 所以他的爱就是最强最好的疫苗啊！ Jadi kasihnya merupakan vaksin yang paling baik dan paling kuat. 我们怕什么？ Apalagi kita mau takut. 若你害怕，就是与罪有关了、 Nah, kalau kita masih takut, maka kita ada kaitan dengan dosa. 这不是我说的， Nah, ini bukan kata saya sendiri. 圣经交代清楚啊！ Nah, di sini Alkitab mengatakannya dengan jelas. 惧怕里面含着刑罚，因为惧怕里没有完全啊！ Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di 已 dalam 经 kasih. 领受神的爱，你也害怕，表示说你的罪还没有处理干净。 Maksudnya setelah kita sudah mendapat kasih Tuhan, kita masih takut. Ini bermaksud dosa kita belum lagi diselesaikan dengan sepenuhnya. 因为我们在日常生活没有分别出来啊！ Sebab dalam kehidupan seharian, kita tidak mengasingkan diri dan menjadi kudus. 主耶稣在马太的第10章28节告诉我们， Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28, Tuhan Yesus mengingatkan kita. 那杀身体不能杀灵魂的，不要怕。 Jadi, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. 那唯有能把身体和灵魂都能够灭在地狱里的，你就要怕。 Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 病毒可以杀我们的身体， Virus ini memang dapat membunuh jasmani 但 ataupun 是不 badan 能杀 kita. 我们的灵魂。 Dia boleh membunuh tubuh kita, tetapi tidak dapat membunuh jiwa kita. 再加上我们有主耶稣的爱， Ditambah pula kita mempunyai kasih Tuhan Yesus. 我们有过分别为圣的生活。 Kita ada menjalani kehidupan yang mengasingkan diri dan menjadi kudus. 即使今天还轮不到我接种疫苗， Sekalipun hari ini belum lagi tiba giliran saya untuk diberi vaksin. 不用惧怕， Jangan takut, 有主跟我们同在。 sebab ada Tuhan menyertai kita. 在5月22号的时候， Pada 22 bulan Mei, 那小弟跟总务到斗湖小区做巡牧。 saya bersama dengan penguasa Hal Ehwal Amzon untuk mengadakan lawatan ke Sabzon Tawah. 这几个月我们都发现斗湖是这个疫情的重灾区。 Beberapa bulan ini kita mendapati bahwa Tawah merupakan
kawasan zon merah bagi pandemik ini. 那天是安息日， Hari itu merupakan hari Sabat. 教会负责人呢就带我们去访问一位弟兄， Maka penguasa gereja di Tawau telah membawa kami untuk melawat seorang saudara. 这位弟兄蛮有主耶稣的恩典， Saudara ini mempunyai kasih karunia Tuhan Yesus. 他曾经5次到医院5次， Dia pernah 5 kali dimasukkan ke hospital. 因为他的身体状况不是很好。 Sebab keadaan badannya tidak berapa baik. 那5次呢，医生都说没有机会了。 5 kali itu pun dokter kata kamu ini tiada harapan sudah. 但是靠着弟兄姊妹的爱心带到， Tetapi dengan bersandarkan yaitu doa kasih daripada saudara-saudari seiman, 一次又一次的化险为夷， maka sekali demi sekali bahayanya menjadi selamat 都平安回家。 dan dia selamat pulang ke rumahnya. 这一次2个月前他确诊了， Jadi 2 bulan yang lalu dia telah positif COVID. 昏迷10天， Dia telah koma, adapun tak sedar diri selama 10 hari. 在这10天当中，有4天是最严重的。 Dalam masa 10 hari itu ada 4 hari, adapun 4 kali itu yang paling kritikal. 医生也告诉他的家人准备了。 Jadi dokter pun memberitahu ahli keluarganya supaya bersiap sedia. 他前后在加护病房28天， Dia telah dimasukkan ke dalam ICU selama 28 hari. 然后3天转去普通病房， Kemudian 3 hari dimasukkan ke ward biasa. 然后就出院了。 Kemudian dia keluar dari hospital. 所以他出院回家的时候是5月13号。 Jadi apabila dia keluar dari hospital dan sampai di rumah, pada hari itu bertarik 13 Mei. 他出院之前Sebelum dia keluar dari hospital, 医生告诉他的家人， maka dokter telah memberitahu ahli keluarganya. 这位弟兄因为这个肺部受这个感染70%已经是损坏。 Disebabkan jangkitan daripada virus ini, maka 70% daripada paru-parunya telah pun rosak. 看起来没有机会了， Nampaknya tidak ada peluang sudah. 但是教会天天为他祷告。 Tetapi jemaat hari-hari mendoakannya. 我们有执事还特地为他禁食祷告。 Ada diaken kami bahkan berdoa dan berpuasa untuknya. 感谢主，5月13号回家， Syukur kepada Tuhan, 13 Mei dia boleh pulang ke rumah. 虽然要带着这个氧气筒。 Walaupun kena bawa oksigen balik ke rumah. 22号那个安息日早上， Pada hari Sabat tanggal 22 hari bulan Mei. 执事带我们去访问他。 Jadi dia akan dalam membawa kami untuk pergi melawat saudara ini. 我坐在他的旁边， Saya duduk di sebelahnya. 他恢复得很快。 Dia pulih dengan cepat. 他对我说 Dia bercakap dengan saya. 是主耶稣医好我， Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan penyakitku. 让我能够平安的出院。 Sehingga aku dapat selamat keluar dari hospital. 然后他说 Kemudian dia berkata lagi, 这种要命的病没有药的， yaitu penyakit yang bahaya ini memang tidak ada ubatnya. 完全没有药， Langsung tiada ubatnya. 是主耶稣成为我最好的药。 Tuhan Yesuslah yang menjadi ubat aku yang paling mujarab. 这是他对我说的。 Ini adalah kata-katanya kepada saya. 主耶稣医好我，他就是我的药。 Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Tuhan Yesus merupakan ubat aku. 然后他还说，如果没有主耶稣，今天没办法跟大家见面。 Kalau bukan Tuhan Yesus, hari ini aku tidak dapat bersua muka dengan kamu. 各位弟兄姊妹， Saudara-saudari 我 sekalian, 们说主耶稣就是最强、最好的疫苗。 kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus merupakan vaksin yang paling kuat dan paling baik. 一点也不过分， Ini tidak keterlaluan. 所以我们要转向耶稣。 Jadi kita harus berpaling kepada Tuhan Yesus. 第二， Yang kedua, 为什么要转向耶稣？ kenapa kita perlu berpaling kepada Yesus? 我们来看马拉基书的第3章。 Mari kita lihat kitab Maliaki pasal ketiga. 马拉基书的第3章第7节，
Kitab Maliaki pasal 3 ayat 7. 第3章的第7节， Pasal 3 ayat 7. 万军之耶和华说：从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 从列祖的日子开始， sejak zaman nenek moyangmu, 百姓常常就偏离神的道。 maka umat Tuhan telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. 那么现在呢，就是我们要回归神的时候， Sekarang adalah masa bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. 神才会转向我们呐。 Maka Tuhan akan kembali kepada kita. 那从这里看来， Jadi dari sini 告诉我们一件事情： memberitahu kita satu hal. 神从来没有离弃他的子民。 Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. 我再重复，神从来没有离开过他的子民。 Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. 是这些子民，是这些百姓，常常偏离他的典章。 Melainkan umat pilihan ini yang selalu meninggalkan ketetapan Tuhan. 是他们自己主动离开神的。 Mereka lah yang secara inisiatifnya meninggalkan Tuhan. 到底是什么事情造成他们离开神呢？ Jadi apakah faktor yang menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan? 那我们只说一个理由。 Kita hanya menyebut satu 我们 sebab. 看耶利米书的第2章， Kita lihat kitab Yeremia pasal 2. 耶利米书第2章的13节， Kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. 耶利米书2章的13节。 Kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. 因为我的百姓做了2件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 神说百姓做了2件恶事， Tuhan berkata 2 kali umatnya berbuat 哪 jahat. 2件？ Apa 2 perkara itu? 第一， Yang pertama, 离开了神这活水的泉源； mereka meninggalkan sumber air yang hidup. 第二， Yang kedua, 为自己凿出池子。 menggali kolam bagi mereka sendiri. 那我们就要问了， Jadi kita perlu 为 bertanya, 什么人要离开神呢？ kenapa manusia meninggalkan Tuhan? 那从这里可以让我们知道， Jadi di sini memberitahu kita. 我们来看耶利米第3章第5节。 Kita lihat Yeremia pasal ketiga ayat 5. 耶利米第3章第5节， Yeremia pasal ketiga ayat ke-5. 耶和华岂永远怀怒，存留到底吗？看哪，你又发恶言，又行坏事，随自己的私意而行。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 百姓是随自己的意识、随自己的私欲离开神。 umat ini mereka setapat-tapatnya melakukan kejahatan. 也就是说，没办法敌过这个情欲、私欲。 Maksudnya mereka tidak dapat mengalahkan nafsu, keinginan nafsu sendiri. 这是最严重、最可怕的罪， Dan ini merupakan dosa yang paling dahsyat dan paling 因 menakutkan. 为喜好自己的意识过于神的旨意。 Sebab mereka menyukai kehendak sendiri lebih daripada kehendak Tuhan. 这里说他们离弃了活水的泉源。 Nah, di sini mengatakan mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. 约翰福音的第4章告诉我们， Dalam Injil Yohanes pasal 4 di situ memberitahu kita. 约翰福音第4章的14节告诉我们， Yohanes pasal 4 ayat 14 di situ memberitahu kita 主耶稣是这个活水的泉源呐、 bahwa Tuhan Yesus merupakan kolam air yang hidup ini. 取之不尽。 Maaf, dia merupakan sumber air yang hidup ini di mana airnya tidak kehabisan. 用之不竭，用不完啊！ Di mana air itu tidak habis digunakan. 取不尽，用不完。 Tidak habis diambil, tidak habis digunakan. 再来，喝之不可，喝了就永远不会渴、 Dan kemudian setelah meminumnya tidak akan haus sampai 但 selama-lamanya. 是百姓呢，却舍弃，就不要这个泉源。 Tetapi umat ini pula melepaskan, adapun mereka meninggalkan sumber air yang hidup ini. 这就是第一个罪了。 Ini adalah dosa yang pertama. 第二个罪，为自己凿出池子啊！ Dosa yang kedua ialah menggali kolam untuk diri sendiri. 这个池子自己做出来的， Mereka membuat kolam itu sendiri. 又是个破裂不能存水的池子， Satu kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. 那岂不是多此一举吗？ Bukankah mereka telah sengaja melakukan sesuatu yang lebih tetapi tidak bermanfaat? 我们去想， Coba kita fikirkan. 这些离弃神的选民，
umat pilihan yang telah meninggalkan 为 Tuhan. 自己的私欲凿出了不能存水的池子。 Demi nafsu keinginan sendiri, mereka telah menggali kolam yang tidak dapat menampung 要 air. 通过这个屋顶的那个岩沟和人造的水槽，才能够收集那个雨水。 Dan mereka perlu melalui itu palungan ataupun parit yang dibuat untuk menyimpan sedikit air. 甚至要大费周章到别的地方引水过来。 Ataupun mereka perlu berusaha keras pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan air. 同时，所引过来要储存的水，或许会因为漏到地上流失了。 Bahkan apabila mereka membawa air itu, dalam proses mengambil air itu, mungkin air itu akan tertumpah ke tanah. 如果遇到恶劣的这个天气呢？ Kalau kebetulan ada cuaca yang buruk, 这是人手所造的这个水，所储存的水能够耐多久？ jadi berapa lama air daripada kolam ciptaan manusia itu dapat bertahan? 所以谁敢担保喝这些水，这个属灵的生命不会死呢？ Jadi siapa yang dapat menjamin bahwa minum air dari kolam ini akan membuat kita hidup selama-lamanya? 这里要提醒我们什么呢？ Jadi apakah yaitu pengajaran daripada ini? 越到末日，人就会为了自己的私欲离开神了。 Jadi apabila menjelangnya hari kiamat, maka manusia telah meninggalkan Tuhan demi nafsu keinginan sendiri. 那我们可能会问：人为什么这么容易离弃神呢？ Mungkin kita tertanya-tanya kenapa manusia begitu senang meninggalkan Tuhan. 但以理书的第9章， Kitab Daniel pasal 9. 但以理书的第9章， Kitab Daniel pasal 9, 第9章的第5节， 9 ayat 5. 第9章第5节， Pasal 9 ayat 5. 我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 人犯罪、叛逆、行恶、叛逆，偏离神的诫命典章。 manusia berbuat dosa dan salah, berlaku fasik dan dalam memberontak dan dalam menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. 看起来是一个非常容易的一个动作， Nampaknya itu merupakan satu perbuatan yang sangat senang. 为什么这么容易呢？ Kenapa begitu senang? 第6节， Ayat 6. 没有听从你仆人众先知奉你名向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话。 Mereka tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin, kepada papa-papa dan kepada segenap rakyat negeri. 没有听啊！ Mereka cuma tidak taat sahaja. 长老只是传道，奉耶稣的名所讲的道，没有听啊！ Yaitu para penatua, pendeta dan diaken menyampaikan khotbah dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mendengar. 考验来了， Apabila datangnya pengujian, 私欲也来了， apabila datangnya pencobaan, 那就容易放弃了信仰。 maka senang sahaja kita melepaskan iman kita. 所以在这个信仰的路上掉链子了。 Jadi mereka telah pun yaitu jatuh tersantung dalam proses perjalanan kerohanian ini. 是不是这个耳朵发痒了？ Bukankah ini menunjukkan bahwa telinganya sudah menjadi katal? 我们请看提摩太后书第4章， Kita lihat 2 Timotius pasal keempat. 第4章的第3节。 Pasal keempat ayat ketiga. 提摩太后书4章3节， 2 Timotius pasal keempat ayat 3. 因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。第4节， 4. 并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 所以我们读了这2节圣句， setelah kita membaca kedua-dua ayat ini, 我们就会问， jadi kita akan bertanya, 是不是耳朵发痒？ adakah karena mau memuaskan keinginan telinganya? 甚至我们再问， Kita bertanya lagi, 这耳朵发痒的时候到了没有？到了吗？是这个时候到了这个耳 jadi 朵发痒的时候吗？ adakah masa ini, ada zaman ini sudah tibanya masa di mana telinga kita perlu
keinginan telinga kita perlu dipuaskan. 那我们就从这两节圣句找答案。 Jadi kita mencari jawaban dari kedua-dua ayat ini. 第4节告诉我们，掩耳不听真道。 Ayat 4 memberitahu kita bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. 那听印尼文来说，把耳朵转开啊。 Kalau kita bahasa Indonesia mengatakan memalingkan telinganya. 那从这个原来的意思就是曲解，把它完全的改掉， Bahasa asal pula memberi tafsiran sebagai memutarbalikkan. 甚至违反常情的。 Bahkan mereka adalah memutarkan keadaan yang 怎么 sebenarnya. 说？ Apakah contohnya? 错的也说成对， Contohnya ialah yang salah pun kita bilang betul. 对也说成错。 Yang betul pula kita bilang salah. 再来就是使堕入圈套，让听的人也跟着他一起掉进了这个圈 Dan 套。 kemudian memerangkap. Maksudnya adalah membuat orang yang mendengarnya jatuh ke dalam perangkap itu. 这个就是掩耳不听。 Nah inilah maksudnya memalingkan telinga. 那这个还有一个荒谬，荒谬又指什么？ Nah kemudian apa pula bagi dongeng ini? 那在原来的意思就是虚构的故事，自己创造出来的故事， Dongeng dalam bahasa asal adalah cerita rekaan semata-mata. 甚至也翻成是无稽之谈，无稽之谈啊，就是不逻辑的。 Itu kata-kata omongan kosong yang tidak logik. 今天很多人很喜欢提出一些奇异怪诞来去谈论。 Jadi hari ini banyak orang mereka suka memperkatakan tentang perkara yang pelik-pelik. 为了要吸引人，让这个道理充满新鲜感， Untuk menarik perhatian orang ramai, untuk membuat khotbahnya menjadi segar. 讲了一个晚上都没有翻圣经。 Sudah semalam-malaman mereka berkhotbah, tetapi tidak pernah mereka membuka Alkitab pun. 这就是追求新鲜。 Dan inilah satu usaha untuk mengejar kesegaran. 越到末后，我们更加要引用神的道理。 Jadi semakin kita tekat kepada hari akhir atau hari kiamat, maka semakin kita perlu merujuk Alkitab. 不能让我们的耳朵来发痒。 Kita tidak boleh memuaskan keinginan telinga kita. 神的道理千古年不变， Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. 我们也可以不听， Kita boleh tidak mendengar, 但是却走去听这些荒谬的东西。 tetapi yang peliknya pula kita pergi mendengar cerita-cerita dongeng ini pula. 你说对主耶稣对得起他吗？ Jadi coba kita fikirkan, apakah kita berbuat demikian bersalah kepada Tuhan 所 Yesus? 以越到末日，越要分别出来啊！ Jadi semakin menjelangnya hari kiamat, semakin kita perlu mengasingkan diri dan menjadi kudus. 越到末日，先知这样提醒。 Semakin dekat dengan hari kiamat, maka Nabi ada peringatan 撒迦利亚 sedemikian. 书的第1章， Kita lihat kitab Zakaria 撒迦利亚书第1章第3节， pasal 1 ayat 3. 第3节。 Pasal 1 ayat 3. 所以你要对以色列人说：万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。要转向神啊，神才会转向我们。 Kita perlu kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. 所以为什么要转向耶稣？ Jadi kenapa kita perlu kembali kepada Tuhan? 因为我们先主动的转向耶稣，耶稣才会转向我们啊。 Sebab kalau kita secara spontannya, kita secara inisiatifnya berpaling kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berpaling kepada kita. 先决条件是什么？ Apakah prasyaratnya? 那就是回头离开我们所行的恶道。 Yaitu kita harus bertobat dan insaf daripada kejahatan yang kita lakukan. 因此，神会借着他审判的工具，一直在施行在地上。 Tuhan melalui yaitu alat penghakimannya terus-menerus berkuat kuasa di atas muka bumi ini. 就是这记载在耶利米书24章的第10节。 Seperti yang tercatat dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 10. 神借着刀剑、饥荒、瘟疫临到我们呐、 Yaitu Tuhan telah mendatangkan pedang, penyakit sampar dan kelaparan mendatangkannya kepada kita. 所以审判是现在。 Jadi
Jadi penghakiman itu sudah berlaku sekarang, 不是以后。 bukan pada masa akan datang. 彼得长老也说， Penatua Petrus memberitahu kita 审判从神家开始， bahwa penghakiman itu akan bermula dari rumah 所 Tuhan. 以要转向耶稣啊！ Oleh itu kita harus kembali kepada Tuhan. 趁着有生命转向耶稣。 Selagi kita masih hidup, kita harus kembali kepada Tuhan. 约珥书的第2章13节， Kitab Yoel 约珥书的第2章13节， pasal 2 ayat 13. 你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 趁着还有机会， selagi kita masih ada peluang, 那归向耶稣， kita harus kembali kepada Yesus. 悔改转向真神， Kita harus bertobat dan berpaling kepada Tuhan. 或许还有这个机会。 Mungkin kita masih ada kesempatan. 何西亚书的第6章， Kitab Hosea pasal ke-6, 我们来看何西亚书的第6章 Kitab Hosea pasal ke-6第1节。 ayat 1. 来吧，我们要归向耶和华，他撕裂我们也必医治，他打伤我们也必缠裹。这里告诉我们， Di sini memberitahu kita, 神打伤，神会缠裹。 Tuhan telah menerkam kita, Dia akan menyembuhkan kita. 神撕裂，他会医治。 Dia memukul kita, Dia akan mempalut kita. 今天他带来瘟疫， Hari ini Dia mengirimkan penyakit sampar ini. 他也会把它驱赶， Dia juga akan menghalau penyakit sampar 因为 ini. 这是神的应许啊。 Sebab ini merupakan janji Tuhan. 条件是在哪里？ Di manakah syaratnya? 来吧，我们归向耶和华。 Mari kita berbalik kepada Tuhan. 所以为何不趁着今日归向耶稣呢？ Jadi kenapa tidak selagi ada peluang hari ini kita berpaling kepada Tuhan Yesus? 为何还不快快的转向耶稣？ Kenapa kita tidak segera untuk berbalik kepada Tuhan 唱 Yesus? 诗 Nyanyi kidung 379首。 379.
救主荣耀恩典光辉中，世上之事必显为虚空。请坐。 Sila duduk. 接下来我们祷告， Selanjutnya kita sehati berdoa. 继续为失婚的同龄祷告， Kita terus mendoakan seiman kita yang sesuai untuk berkawin. 继续为国家政治稳定祷告， Kita terus doakan kestabilan politik negara kita. 继续为我们全球这个疫情来祷告。 Kita terus doakan pandemik seluruh dunia. 为那些还在病痛中的弟兄姊妹祷告， Kita doakan saudara-saudari yang masih dalam keadaan yang sakit. 还在确诊中的弟兄姊妹，我们凭爱心、信心为他们祷告。 Jadi bagi saudara-saudari yang positif COVID, kita doakan mereka dengan iman, dengan kasih 我 kita. 们也为在前线工作的救护人员祷告， Kita juga doakan petugas barisan hadapan, khasnya pegawai-pegawai perubatan yang bertugas di barisan hadapan. 为教会所安排的施工祷告， Doakan juga segala kerja suci yang diatur oleh pihak gereja. 为每个人的信仰、每个的家庭祷告。 Doakan keimanan kita sendiri, doakan ahli keluarga kita juga. 同心奉耶稣的名祷告。 Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名祷告。耶稣领我，人人领我，耶稣恩主亲手领我。我愿忠心做主门徒，因主是恩亲手领我。耶稣领我，人人领我，耶稣恩主亲手领我。我愿忠心做主门徒，因主是恩亲手领我。阿门。明天是安息日， Besok merupakan hari Sabat. 虽然我们没办法回到教会聚会， Walaupun kita tidak dapat kembali ke aula gereja, 但是我们一定要尽我们的本分， tetapi kita mesti melakukan kewajiban kita. 留守教会的直播，
kita mesti terus mengikuti yaitu ibadah online gereja kita. 在各自的家一起遵守纪念安息圣日。 Di mana kita harus sama-sama memperingati dan mengutuskan hari Sabat di rumah kediaman kita masing-masing. 做个分别为圣的名。 Jadi seorang pemercaya yang mengasingkan diri dan menjadi kudus. 愿主耶稣祝福大家，保守大家平安，再会。 Semoga Tuhan Yesus menjaga kita, memberkati kita semua. Damai sejahtera dan jumpa lagi.